Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bertemu kita sekali lagi dalam segmen Tazkirah Pagi, kali kedua bersama saya Hairul Zamil Ahmad. Kali pertama bertajuk menjaga anggota badan pada bulan Ramadan. Itu ada paparannya, imbasan tazkirah sebelum ini. Dalam segmen sebelum ini, dalam surah Al-An'am ayat 151 yang saya kongsikan, terdapat di dalamnya wabil walidaini ihsana. Jadi saya amat tertarik dengan pesan Allah ini, yang selain di dalamnya itu menyuruh kita meninggalkan perkara keji, tetapi sebelumnya tu ada tentang wabil walidaini ihsana. Jadi saya ingin berkongsi atau membawa segmen yang kali kedua ini dengan tajuk mendidik anak pada bulan Ramadan, yang mana lebih cenderung kepada tuntutan wabil walidaini ihsana. Mendidik anak dalam bulan Ramadan. Anak yang sempurna didik, miliki akhlak yang cantik, kelak berbakti kepada ibu bapa, sangat dituntut oleh agama. Jadi berbakti kepada ibu bapa itu sangat dituntut oleh agama. Bagaimana anak yang berbakti kepada ibu bapa? Hanya anak yang sempurna didiknya, anak yang bagus dalam ibadahnya. Kerana ibadah menjadi pendinding kepada anak dari perbuatan keji. Kita akan bincangkan selepas ini, yang mana dalam Al-Quran terdapat banyak kewajipan berbakti kepada ibu bapa. Saya hanya kongsikan 4, iaitu dari surah An-Nisa ayat 36, Al-An'am 151, Al-Isra ayat 23 dan surah Luqman ayat 13 hingga ayat 14. Al-An'am 151 telah kita bincangkan sebelum ini, tapi saya akan ulang lagi selepas inilah. Yang pertama, An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu semua syirikkan dianya, yakni Allah, dengan sesuatu. Ini ayat 36 ini perintah kita sembah Allah dan jangan syirikkan Allah dengan sesuatu. Diikuti selepasnya wabil walidaini ihsana. Dan selepasnya itu ada perintah untuk kita berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi perintah jangan syirikkan Allah dengan perintah berbuat baik kepada ibu bapa itu diletak sebaris. Dalam terjemahan ini kita boleh lihat, janganlah kamu sekutukan dia, yakni Allah, kemudian diikuti dengan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Betapa dekatnya, betapa tingginya, betapa pentingnya, betapa sangat kuatnya tuntutan Islam tentang berbuat baik kepada ibu bapa, hingga diiringkan dengan larangan mensyirikkan Allah. Ayat yang kedua saya kongsikan di sini, Al-An'am 151. Allah tusyriku bihi syai'a. Dan sesungguhnya janganlah kamu syirikan dianya, yakni Allah, dengan sesuatu. Dan ikuti dengan wabil walidaini ihsana. Dan kepada dua ibu bapa berbuatlah baik. Ayat yang sama. Ayat yang berbeza tapi tuntutan yang sama. Ayat yang berbeza dari surah yang berbeza tapi tuntutan yang sama. Dalam terjemahannya kita boleh lihat, janganlah kamu sekutukan Allah, dan diikuti selepasnya membuat baik kepada ibu bapa. Betapa pentingnya berbuat baik kepada ibu bapa. Kita fahamlah di sini. Ada banyak tempat yang memerintahkan berbuat baik kepada ibu bapa yang diletakkan selepas larangan mensyirikkan Allah. Yang ketiga, dalam Al-Isra ayat 23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kamu sembah kecuali dia, yakni Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada dua ibu bapa berbuatlah baik. Lihat di situ, dah 3 dah. Perintah larang syirikkan Allah diikuti dengan perintah berbuat baik kepada ibu bapa. Dalam terjemahannya kita dapat lihat, tidak menyembah melainkan kepadanya, yakni Allah. Kemudian berbuat baik kepada ibu bapa, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Al-Isra ayat 23. Dan yang keempat, dalam surah Rahman ayat pertama, iaitu ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu syirik kepada Allah. Perintah ini memanglah Luqman menyuruh anaknya, tetapi ayat ini juga terpakai untuk kita. La tusyrik billah, jangan syirikkan Allah. Kemudian ayat seterusnya disambung, ayat selepas 13 tu ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi. Dan kami wawasaina, dan kami wasiatkan, kami pesan, kami perintah, iaitu berbuat baik kepada dua ibu bapa. Dalam terjemahannya kita boleh lihat,
janganlah engkau mempersekutukan Allah pada ayat 13, iaitu larangan mempersekutukan Allah. Kemudian diikuti selepasnya itu, iaitu ayat 14, wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan kami wajibkan kepada manusia, wasaina, wasiat, pesan, dan kami wajibkan. Pesan di situ maksudnya wajiblah, mewajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Nah, ada 4 di situ. Jadi anak yang sempurna didik miliki akhlak yang cantik, kelak berbakti kepada ibu bapa sangat dituntut oleh agama. Nah, anak yang berbakti kepada ibu bapa tu bagaimana ciri-ciri anak yang berbakti kepada ibu bapa? Jadi kita masuk tujuan kita sempena bulan Ramadan ini. Ramadan ini bukanlah setakat mendidik diri kita, malah kita juga mendapat ruang untuk mendidik anak kita, sebab dalam Ramadan ini, dalam musim Covid, anak ramai yang bersama kita ikuti kuliah online ataupun kelas online. Kemudian warga lanjut usia, kanak-kanak, kerajaan tidak benarkan pergi ke masjid untuk mencegah penularan Covid. Jadi orang tua dan kanak-kanak bersama kita lah. Kita ni orang yang dewasa ni, ayah di rumah. Bagaimana mengajar anak solat atau belajar solat. Sebelum mendirikan solat, ibu bapa boleh menjelaskan perihal masuk waktu solat kepada anak. Jadi azan dan qamat. Apabila berada di rumah, ayah akan menjadi imam solat fardu. Dan dalam solat sunat pula seperti tarawih itu, anak yang dah mumaiz boleh jadi imam. Kalau anak yang dah balik, lagilah layak disuruh dia jadi imam. Supaya bukan hanya anak ini terlatih untuk mendirikan solat, tetapi dia terlatih untuk memimpin solat. Jadi belajar solat atau mengajar anak solat ini adalah kewajipan ibu bapa. Menyintai ibadah. Membentuk keterampilan anak dalam memimpin solat tidak sekadar belajar mendirikan solat atau memimpin solat, tetapi belajar dan memupuk untuk menyintai ibadah. Jadi bukan sekadar melatih anak solat, tetapi melatih anak memimpin solat dan akhirnya menyintai ibadah. Jadi atuk dia, Tok Wan ke Nik Wan ke yang kat rumah tu yang tak dapat pergi ke masjid, sembahyang di rumah, bila tengok cucu dia jadi imam, sejuk hati sejuk mata Tok Wan, sejuk perut Nik Wan. Apabila anak dah faham asas tarawih yang sangat mudah dan ringkas, barulah mereka akan menyintai ibadah. Macam mana mudahnya tarawih itu? Contoh, dalam perjalanan pulang dari kampus atau di mana-mana, menempuh waktu asar, waktu maghrib dan akhirnya isyak, 10 malam baru sampai rumah. Apabila dia faham bahawa tarawih ini boleh dibuat selagi belum subuh, maka dia akan cuba lakukan. Dan rugi jika ditinggalkan, rugi rasanya jika rongak tarawih dia dalam bulan Ramadan. Sebab dia tahu bahawa tarawih itu sangat mudah dibuat. Di sini kita fahamlah bahawa ibadah sangat mudah. Boleh dibuat pada waktu yang senang, dengan lebih ibadah kita buat. Dalam waktu yang sempit, kita buat ibadah yang asas saja. Dalam anak meluang masa lebih kepada kita dalam bulan Ramadan ni, musim Covid, kita dapat periksa ataupun dapat menyimak ibadah-ibadah anak dan dapat melatih anak. Dalam melatih anak berpuasa dalam bulan Ramadan ini, kita boleh menggunakan teknik-teknik berikutlah. Yang pertama, ceritakan kelebihan berpuasa dari segi duniawi, itu untuk sihat tubuh dan badan, dan balasannya di akhirat kelak, balasan syurga. Kemudian kita mulakan puasa tu dengan sebahagian hari sekerat hari, suku hari, ataupun satu hari puasa, satu hari tak. Kemudian kita boleh latih awal sejak bulan Syaban, dan kita bangkitkan anak-anak kita untuk sahur awal supaya tahan perutnya. Kita juga boleh beri hadiah atas usaha mereka untuk berpuasa, dan kita temukan dengan rakan-rakan yang sebaya yang mana mereka juga berpuasa. Jadi apabila anak ini sempurna ibadah, menyintai ibadah, maka anak yang memelihara kewajipan ibadah adalah anak yang suci jiwa dan rohaninya. Dan mereka inilah anak-anak yang berbakti kepada ibu bapa. Apabila anak memelihara ibadah, anak menyintai ibadah, maka jiwanya suci, rohaninya suci. Anak yang inilah, anak yang beginilah yang pasti insya-Allah akan berbakti kepada ibu bapanya. Jadi ibadah yang sempurna menjadi benteng perbuatan keji. Ibadah yang sempurna menjadi benteng perbuatan keji. Apabila ibadah anak-anak kita sempurna, maka anak-anak kita terhindar dari perbuatan keji. Oleh itu bersama-samalah kita memastikan keluarga kita memelihara ibadah dengan sempurna.
kerana ibadah yang sempurna akan menjadi benteng dari segala perbuatan keji. Jadi ada kaitan jugalah dengan tajuk saya yang pertama, iaitu menjaga anggota badan dalam bulan Ramadan, meninggalkan perkara keji. Bagaimana nak meninggalkan perkara keji? Satu di antaranya adalah pastikan ibadah kita sempurna. Sebab ibadah kita ini adalah benteng dari perbuatan keji. Contohnya solat. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu akan menghindarkan kita dari perbuatan yang keji dan munkar. Baiklah. Mendidik anak dalam bulan Ramadan pastinya berkaitan puasa. Namun jangan kita lupa bahawa sebelum puasa terdapat dua lagi perkara utama yang menjadi rukun Islam, iaitu syahadah dan solat. Jadi jangan sibuk tekan puasa je, syahadah entah ke mana, solat entah ke mana. Dalam syahadah kita yakin bahawa Allah Tuhan yang satu. Maka jangan kita syirikkan Allah. Sebab dalam syahadah kita tak akui hanya Tuhan yang satu, Tuhan yang layak ditaati tanpa dipertikaikan. Allah menjadi keutamaan ditaati. Apa guna berpuasa jika mensyirikkan Allah dengan cara taat kepada selain Allah? Contohnya tidak menutup aurat dengan sempurna. Sedangkan menutup aurat adalah satu dari perintah Allah yang menjadi keutamaan kita kepada umat Islam yang sempurna. Jadi apa yang saya dapat kongsikan pada kali ini, saya mohon maaflah agak sedikit terkejar-kejar. Walau bagaimanapun, semoga ia bermanfaat kepada saya dan kepada semua. Saya mohon maaf jika ada salah silap. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalam.